Assalamualaikum dan selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi bersama saya, moderator anda, Raihan, di rancangan Forum Voice of Youth. Hari ini kami akan membincangkan isu hedonisme yang semakin berleluasa di kalangan umat Islam di Malaysia. Pada hari ini, kita bersama ahli panel yang sangat luar biasa. Saya dengan senang hati memperkenalkan Encik Syafiq Aiman, Encik Muhammad Amirul Daniel, Encik Wan Muhammad Amirul Fakril, Encik Ahmad Daniel. Nama-nama ini tidak asing lagi dalam dunia akademia dan media sosial. Mereka ini menunjukkan pengalaman yang luas dalam bidang psikologi. Saya yakin bahawa kehadiran mereka akan memperkaya dialog kita dan membantu kita menjawab sebarang pertanyaan yang mungkin timbul dalam perjalanan kita dalam forum ini. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan perbincangan. Tapi sebelum kita mula, izinkan saya untuk memberikan sedikit kupasan tentang topik hedonisme dan sejarah awal kelakuan tersebut. Hedonisme dalam etika merupakan istilah umum untuk semua teori kelakuan di mana kriterianya adalah kesenangan dalam satu atau pelbagai bentuk. Perkataan ini berasal dari bahasa Yunani hedon atau kesenangan dan hedis yang bermakna manis atau menyenangkan. Kamus Cambridge merangkumkan hedonisme sebagai hidup dan berkelakuan dengan cara yang membolehkan diri mendapatkan kesenangan maksimal dalam hidup, sesuai dengan prinsip bahawa hal terpenting dalam hidup adalah nikmat semata-mata. Teori kelakuan hedonistik telah ada sejak zaman dahulu. Mereka sering disalah tafsirkan oleh para kritik kerana andaian bahawa kesenangan yang dipegang oleh hedonis secara mutlak bersumberkan hal-hal yang bersifat fizikal semata-mata. Andaian ini dalam kebanyakan kes adalah suatu yang jauh dari perkara yang sebenar. Hampir semua hedonis mengakui adanya kesenangan yang berasal dari kemasyhuran dan reputasi, persahabatan dan simpati, ataupun pengetahuan dan seni. Bentuk awal dan yang paling ekstrim bagi hedonisme adalah yang seperti dikemukakan oleh Aristippus, iaitu salah satu daripada anak murid Sokrates yang berpendapat bahawa matlamat bagi kehidupan yang baik adalah keseronokan pada setiap masa. Protagoras pula berpendapat bahawa kerana pengetahuan hanya melibatkan sensasi sementara, usaha untuk meramalkan kesenangan di masa hadapan dan membandingkan dengan penderitaan adalah sia-sia. Menurut falsafah ini, tujuan kehidupan terletak pada usaha memaksimumkan kenikmatan. Pada akhir abad ke-18, Jeremy Bentham dalam bukunya Pengenalan kepada Prinsip-Prinsip Moral dan Legislasi menghidupkan semula konsep hedonisme, menyajikannya sebagai teori psikologi dan moral di bawah cabang utilitarianisme. Menurut perspektif ini, individu tidak memiliki matlamat akhir selain mencari kesenangan, dan oleh kerana itu setiap orang seharusnya berusaha untuk mendapatkan kesenangan yang maksimal. Ini bermaksud bahawa setiap orang hanya bertindak mengikut nalurinya yang paling asas ataupun mencari kesenangan. Bentham cuba mengatasi kontradiksi ini dengan mengusulkan dua prinsip yang tidak selaras pada waktu yang berbeza. Pada satu sisi, beliau berpendapat bahawa tindakan yang diambil oleh setiap individu adalah tindakan yang dipercayai akan memberikan kesenangan mutlak. Sementara tindakan yang sewajarnya dilakukan oleh individu adalah tindakan yang benar-benar akan memberikan kesenangan mutlak. Saya cuba explain dengan cara yang lebih senang. Contohnya, seorang guru yang bermain Mobile Legend, beliau hanya akan mendapat kesenangan pada diri beliau sekiranya beliau berbuat demikian. Akan tetapi, sekiranya beliau mendidik anak murid beliau, beliau akan mendatangkan kesenangan yang mutlak apabila beliau melakukan hal tersebut, kerana akan mendidik generasi akan datang dan membawa kepada kemajuan negara yang akan bawa kepada kesenangan. Macam tu. So pada dasarnya beliau berpendapat pertimbangan dan perancangan sebagai penyelamat dan bertindak secara melulu atau tanpa pencaturan sebagai satu dosa.
Seperti yang dikatakan oleh Bentham, alam telah menempatkan umat manusia di bawah pemerintahan dua kuasa yang bermaharajalela. Pertamanya adalah penderitaan dan yang kedua adalah kesenangan. Hedonis cenderung menganggap kesenangan dan penderitaan seperti panas dan dingin pada satu skala yang sama, walaupun sebenarnya kedua hal ini adalah amat berbeza. Okey, sudah cukup saya kupas pendahuluan dan sejarah awal tentang konsep hedonisme ini. Jadi saya akan membuka pentas kepada ahli panel yang lain. Encik Syafiq, bolehkah Encik memberikan sedikit penerangan tentang masalah hedonisme ini di Malaysia? Terima kasih saudara Raihan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Aiman dan saya akan mengambil alih di mana Raihan berhenti, iaitu pada pernyataan masalah. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Jadi, kebimbangan yang semakin meningkat terhadap pengaruh hedonisme mencerminkan realiti globalisasi bahawa masyarakat sekarang semakin dalam proses mengintegrasikan teknologi. Dalam era maklumat dan teknologi ini, maklumat berkaitan dengan gaya hidup hedonistik boleh merebak dengan pantas melalui pelbagai saluran komunikasi, mewujudkan cabaran baru umat Islam dalam menjaga kesucian nilai tradisi. Dan pameran kemewahan yang senang diakses ini boleh mengakibatkan ketidakseimbangan antara kehendak dan juga keperluan. Nilai-nilai hedonistik ini seringkali berlawanan dengan ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan, keseimbangan dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Pergeseran atau konflik nilai ini dapat menciptakan ketegangan antara tuntutan kehidupan moden dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip Islam yang perlu dipegang teguh. Pengaruh nilai-nilai hedonistik ini menimbulkan persoalan, impak atau kesan negatif yang mungkin timbul kerana ianya bercanggah ataupun songsang dari prinsip-prinsip Islam tradisional. Dan kesan-kesan negatif ini dapat menghancurkan nilai-nilai moral seseorang dan pada masa yang sama juga dapat menjejaskan kesejahteraan dan keharmonian yang menyeluruh yang sudah sedia ada bagi seluruh umat Islam. Dalam keseluruhannya, pengaruh hedonisme semakin meningkat dalam masyarakat kontemporari, menimbulkan pelbagai kompleksiti dan juga tantangan baru bagi umat Islam di Malaysia. Dan harapannya pernyataan masalah ini dapat memberikan dasar untuk penyelidikan lebih lanjut tentang penularan hedonisme terhadap umat Islam Melayu di Malaysia di dalam konteks globalisasi. Itu sahaja daripada saya. Selebihnya akan diterangkan lebih lanjut oleh ahli kumpulan saya, Amirul Daniel. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih saudara Syafiq atas penerangan yang panjang lebar tentang pernyataan masalah kita sebentar tadi berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu penyebaran pengaruh hedonisme, budaya hedonisme dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Nurisan dan saya di sini untuk menyambut seruan daripada saudara Muhammad Syafiq untuk menjawab mengapa, bagaimana, apa puncanya perkara-perkara ini ataupun pengaruh budaya hedonisme ini boleh tersebar di dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Jadi, saya mulakan dengan isi saya yang pertama, bahawa saya telah mendapati akar umbi dari perkara ini, akar umbi dari penyebaran budaya hedonisme di dalam kalangan umat Islam di Malaysia ini bermula daripada pengglobalisasian dan juga pengaruh budaya luar daripada negara luar yang telah masuk ke dalam negara kita. Kenapa? Kerana seperti yang kita tahu, pada hari ini, pada abad ini, pada tahun ini, bahkan pada masa ini, segalanya berada di hujung jari. Yang ini apa? Telefon pintar, ada kemajuan daripada segi internet, kerana setiap maklumat ataupun apa-apa perkara sahaja yang lalu di dalam talian, pasti kita akan dapat tahu tentangnya. Justru mengapa saya mengatakan bahawa perkara ini adalah perkara yang membawa
pengaruh budaya hedonisme kepada umat Islam di dalam Malaysia. Kerana apa? Kerana keterhubungan dunia moden telah mendedahkan kita umat Islam kepada nilai-nilai budaya yang berbeza, termasuk yang mempromosikan gaya hidup yang hedonistik, iaitu hedonisme, dan juga hedonistik melalui daripada media, teknologi dan pertukaran budaya. Seterusnya, saya dapat mengatakan ataupun menceritakan bahawa punca yang dapat saya cari seterusnya adalah punca daripada konsumerisme ataupun peningkatan budaya konsumer daripada orang-orang tempatan kita, umat Islam yang bertempat di Malaysia ini menempatkan tumpuan kepada materialism dan juga kepuasan yang segera dan pencarian keseronokan. Intipati daripada hedonisme itu sendiri, pencarian keseronokan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya seperti anak-anak muda pada masa kini, anak-anak muda Islam yang menetap di Malaysia mencari keseronokan pada masa muda di atas alasan, saya masih muda, saya berhak untuk menghabiskan masa muda saya dengan melakukan sekian-sekian perkara, iaitu perkara yang mereka tidak sedar mempromosikan budaya hedonisme dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Dan juga yang terakhir, dan juga saya rasa ini adalah yang bertepatan dengan tajuk kita pada hari ini, dan juga faktornya terjadi adalah kerana media sosial. Siapa sahaja di dalam dunia ini tidak menggunakan media sosial, bahkan diri saya sendiri juga menggunakan media sosial kerana ia adalah kesenangan, kemudahan yang disediakan daripada intelek pandai manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk menciptakan pelbagai perkara untuk membenarkan kita berkomunikasi dengan secara lebih mudah dan ringkas. Tetapi media sosial ini banyak disalahgunakan oleh orang-orang luar, orang-orang bukan Islam, untuk memperdayakan umat Islam supaya terjebak ke dalam gaya hidup hedonistik yang mereka promosikan supaya mereka dapat merosakkan akidah umat Islam, menjatuhkan moraliti remaja Islam dan juga meranapkan umat Islam dari dalam. Dan begitu yang dapat saya ulaskan tentang perkara ini. Dan jika sekiranya tiada apa, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan memberikan pentas kepada saudara Wan Amirul. Terima kasih. Terima kasih Encik Amirul Daniel kerana mengemukakan hujah dan pandangan beliau tentang punca pengaruh hedonisme ke atas umat Islam di Malaysia. Saya, Wan Muhammad Amirul Fakril, akan menekankan pandangan saya terhadap kesan hedonisme. Pertama sekali, pengaruh hedonisme akan menyebabkan kehancuran nilai-nilai Islam. Hal ini kerana nilai-nilai Islam mengandungi prinsip-prinsip seperti kesederhanaan, keadilan dan kebersamaan yang berlawanan dengan konsep hedonisme yang menekankan kepuasan nafsu dan kenikmatan peribadi sebagai tujuan utama hidup. Penyebaran nilai-nilai hedonistik melalui media global, kebudayaan pop dan interaksi sosial boleh mempengaruhi individu Muslim, terutama generasi muda, untuk mempertanyakan atau mengabaikan ajaran Islam yang lebih tradisional. Ini boleh membawa kepada penurunan dalam amalan keagamaan, penurunan penghargaan terhadap batasan syariah dan pengurangan peranan institusi agama dalam kehidupan mereka. Kehilangan pegangan nilai-nilai Islam ini boleh merosakkan identiti komunal dan individu serta menimbulkan konflik antara keinginan peribadi dan lebih-lebih lagi tanggungjawab agama. Seterusnya, pengaruh ini boleh menyebabkan tekanan ke atas keharmonian sosial. Masyarakat yang terdiri daripada individu dengan nilai yang berbeza boleh mengalami geseran dan konflik. Misalnya, dalam komuniti Islam, pergolakan dapat timbul apabila nilai hedonistik yang menggalakkan kebebasan peribadi bertentangan dengan nilai komunal yang menekankan kepatuhan terhadap ajaran agama. Ini boleh mencetuskan perdebatan tentang peranan agama dalam kehidupan awam dan peribadi serta mempertanyakan sejauh mana kebebasan individu harus dikekang oleh norma dan undang-undang agama. Peningkatan ketegangan ini boleh mengakibatkan polarisasi dalam komuniti di mana satu pihak mungkin berpegang teguh pada nilai tradisional sementara pihak lain menganjurkan perubahan dan liberalisasi. Ini boleh memberi tekanan kepada struktur sosial yang ada dan mencabar keupayaan komuniti untuk berfungsi secara harmonis. Akhir sekali, pengaruh ini juga boleh membangkitkan isu-isu kesejahteraan spiritual dan mental.
Dalam Islam, kesejahteraan spiritual dianggap sebagai asas untuk kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Walau bagaimanapun, nilai-nilai hedonistik yang mengutamakan pencapaian kepuasan segera dan material boleh menimbulkan masalah kesihatan mental dan spiritual. Apabila individu Muslim mengejar keseronokan jangka pendek tanpa mempertimbangkan implikasinya terhadap prinsip-prinsip agama, mereka mungkin akan menghadapi konflik dalaman dan rasa bersalah yang boleh mengganggu kesejahteraan mental. Jangka panjangnya, gaya hidup yang berpusatkan kepuasan diri boleh mengakibatkan ketidakpuasan dan kekosongan spiritual kerana tidak memenuhi keperluan yang lebih dalam untuk makna dan tujuan hidup yang dianggap penting dalam ajaran Islam. Ini boleh menyebabkan peningkatan rasa cemas, depresi dan masalah kesihatan mental yang lain, yang mana semuanya memerlukan perhatian dan pemahaman yang komprehensif dari segi psikologi dan rohani. Secara keseluruhannya, interaksi antara nilai-nilai hedonistik dan nilai-nilai Islam merupakan isu kompleks yang memerlukan dialog terbuka dan usaha bersama untuk mencari keseimbangan antara menghormati tradisi dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Pembangunan pendidikan yang komprehensif, dialog antara budaya dan program pembangunan komuniti boleh membantu mengurangkan ketegangan dan mempromosikan kesejahteraan yang lebih baik di kalangan umat Islam. Sekian, itu sahaja pandangan daripada saya tentang kesan hedonisme terhadap umat Islam di Malaysia. Semoga anda dapat mengambil iktibar daripada penjelasan saya sebentar tadi. Terima kasih. Terima kasih Wan atas penerangan yang diberi. Saya akan mengambil alih dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Daniel bin Azmi dan saya akan menerangkan tentang penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi, iaitu pengaruh hedonisme. Baik. Cara yang pertama yang terdapat adalah kita harus menggalakkan pendidikan dan kesedaran terhadap Islam. Maksudnya, kita harus beri penekanan yang besar terhadap pendidikan Islam dari peringkat awal lagi. Ini termasuklah pengajaran asas-asas agama seperti akidah, hukum Islam dan akhlak. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, individu lebih mampu menentang pengaruh hedonistik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tambahan pula, melalui pendidikan Islam yang kukuh, individu dapat memperkuatkan lagi identiti keagamaan mereka. Ini dapat membantu mereka menghadapi pengaruh luar yang bertujuan untuk merosakkan nilai-nilai Islam kita. Okey, kita pergi ke poin yang seterusnya, iaitu menggalakkan penglibatan dan mendapat sokongan komuniti. Kita boleh buat sedemikian melalui program-program keagamaan seperti ceramah, pengajian atau program kesedaran agama yang diadakan di mana-mana masjid tempatan atau pusat Islam, dengan bertujuan untuk menyatukan masyarakat dalam perjuangan nilai-nilai Islam. Kita juga boleh memanfaatkan media sosial dan teknologi dengan menyebarkan informasi mengenai kegiatan komuniti dan nilai-nilai Islam. Ini dapat membina jaringan yang lebih luas, lalu menjadikan ajaran agama lebih senang diakses serta memperkukuhkan hubungan antara individu dalam komuniti. Okey, baik. Kita pergi ke poin yang seterusnya, iaitu menunjukkan kepimpinan dan contoh yang baik kepada masyarakat. Okey, untuk ini terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk membangunkan kepimpinan yang kukuh dalam komuniti. Antaranya adalah pembangunan kepimpinan berasaskan Islam. Maksudnya, kita sebagai rakyat harus memilih pemimpin yang beriktiraf dan mempunyai keupayaan untuk memimpin dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, kita harus memberi pendedahan kepada pemimpin agama dan ulama. Maksudnya, kita beri peluang kepada komuniti untuk terlibat dengan pemimpin agama dan ulama yang mampu memberi contoh dan panduan yang betul mengenai bagaimanakah untuk mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan seharian mereka. Okey, kita sudah sampai ke poin yang terakhir, iaitu galakkan dialog dan perbincangan. Okey, memperkukuhkan dialog dan perbincangan dalam komuniti merupakan langkah penting dalam menangani cabaran pengaruh hedonistik. Antara caranya adalah menubuhkan forum diskusi terbuka. Maksudnya,
kita mencipta platform atau forum yang terbuka di dalam komuniti untuk membolehkan individu berkongsi pandangan, kebimbangan atau pengalaman mereka mengenai cabaran yang dihadapi akibat pengaruh nilai-nilai hedonistik ini. Ini membolehkan perkongsian pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas dan mencari penyelesaian. Selain itu, kita harus mengadakan platform mentoring dan sokongan di mana individu yang terkesan boleh mendapatkan nasihat, bantuan dan sokongan dari individu yang lebih berpengalaman dalam menangani cabaran yang serupa. Dengan itu, secara konklusinya, meningkatkan kesedaran dan pendidikan Islam dalam pelbagai peringkat masyarakat merupakan asas penting untuk menentang pengaruh nilai-nilai hedonistik melalui penekanan pada pendidikan agama, sokongan komuniti yang kuat, pembangunan kepimpinan yang berteraskan nilai-nilai Islam dan dialog terbuka dapat mempukuhkan pemahaman tentang Islam dan menggalakkan pematuhan terhadap prinsip-prinsip agama. Dengan demikian, individu akan lebih mampu menghadapi cabaran pengaruh negatif serta menjalankan kehidupan mereka yang seimbang dan bermakna berdasarkan nilai-nilai Islam yang kuat. Baik, itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana mendengar dan semoga tuan-tuan dan puan-puan serba sedikit dapat ilmu daripada pembatangan kami. Sekian, terima kasih kepada semua peserta yang telah aktif dalam diskusi kami hari ini. Diskusi ini benar-benar memberikan inspirasi dan kontribusi dari setiap ahli forum sangat dihargai. Marilah kita bersama-sama cakna dalam isu yang membelenggu umat Islam di seluruh dunia ini.